Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua warga SK St. Thomas, kepada guru-guru dan juga kepada murid tahap 1 khususnya. Setelah sekian lama kita menjalani pembelajaran secara PDPR, iaitu pembelajaran secara dari rumah, ekoran daripada pandemik yang melanda kita, saya pasti pelbagai permasalahan yang timbul semasa melaksanakan PDPR dari pihak cikgu dan juga daripada pihak murid serta ibu bapa. Tidak dinafikan, suka duka itu memang ada, tapi alhamdulillah menerusi Pelan Pemulihan Negara, akhirnya pada 25 Oktober 2021 kita akan mengikuti PDP secara bersemuka, secara di dalam kelas, walaupun kita terpaksa melakukan secara penggiliran. Bagaimanapun, alhamdulillah kerana kita berjaya juga akan membuka persekolahan secara bersemuka. Harapan saya, kita patut rasa gembira dengan situasi yang kita akan alami nanti, situasi yang semakin baik. Yang kedua, kita perlu pertingkatkan lagi tahap penjagaan SOP dan yang seterusnya, jadikan amalan norma baharu kehidupan sebagai satu amalan kehidupan yang seterusnya. Akhir kata, selamat kembali ke sekolah, selamat belajar secara bersemuka, selamat menjalani pembelajaran secara bersemuka semula. Kita jaga kita jaga semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, ingin saya ucapkan selamat kembali ke sekolah untuk semua murid SK St. Thomas setelah berbulan-bulan telah menjalani PDPR secara bayar. Saya berharap semua murid akan hadir ke sekolah dengan azam dan semangat baru untuk meneruskan pembelajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengumumkan pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara (PPN) mulai 3 Oktober 2021. Semasa pembukaan sekolah ini, kehadiran murid adalah secara penggiliran mengikut minggu. Sebahagian murid akan hadir ke sekolah, manakala sebahagian murid lagi belajar di rumah. Oleh itu, KPM mengeluarkan manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran sebagai panduan kepada sekolah untuk melaksanakan PDP secara penggiliran. Bagi menentukan penggiliran kehadiran, murid dalam setiap kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan. Pembahagian murid adalah berdasarkan 50% bilangan murid dalam kelas. Pada minggu pertama, murid kumpulan A akan belajar di sekolah, manakala murid kumpulan B akan belajar di rumah. Pada minggu kedua, murid kumpulan B pula akan belajar di sekolah, manakala murid kumpulan A akan belajar di rumah. Begitulah selanjutnya. Untuk pengetahuan semua murid, pihak sekolah sudah membuat pembahagian nama murid mengikut kumpulan dan semua guru kelas dari tahun 1 hingga tahun 6 akan memaklumkan kepada semua ibu bapa penjaga bagi memudahkan pihak ibu bapa penjaga menghantar anak-anak ke sekolah. Semua maklumat itu akan dihantar melalui WhatsApp kelas anak masing-masing. Pengajaran dan pembelajaran PDP secara penggiliran akan berlaku dalam 2 keadaan.
iaitu PDP secara bersemuka di sekolah dan PDPR secara sendiri di rumah. Murid yang mengikuti PDP secara bersemuka akan belajar mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Bagi murid yang berada di rumah, mereka akan melaksanakan PDPR dengan menggunakan bahan pembelajaran dan melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Satu jadual waktu yang baru akan dikeluarkan oleh pihak sekolah bagi memaklumkan PDP yang akan dilaksanakan di sekolah, iaitu secara bersemuka, dan di rumah secara PDPR. Mohon pihak ibu bapa penjaga maklum tentang jadual waktu yang dinyatakan tersebut. Mohon update dengan WhatsApp kelas anak masing-masing. Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri, guru akan menjelaskan tentang aktiviti, latihan atau tugasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan topik yang akan dipelajari. Guru juga boleh memberi tugasan untuk murid membuat buku skrap, projek mudah, aktiviti amali mudah atau membaca buku, modul, buku teks dan nota. Tugasan ini akan disemak oleh guru apabila murid kembali ke sekolah pada minggu berikut. PDPR secara sendiri dilaksanakan bagi murid yang hadir ke sekolah secara bergilir kerana guru yang berada di sekolah perlu mengajar secara bersemuka. Di samping itu, guru juga perlu menjalankan tugasan lain seperti menjaga murid di dalam kelas pada waktu rehat, mengambil suhu di pintu masuk sewaktu murid datang ke sekolah dan mengawal pergerakan semasa datang dan pulang. Semasa PDP secara bersemuka, guru juga boleh melaksanakan aktiviti pemulihan atau pengukuhan bergantung kepada keupayaan murid. PDPR secara sendiri, murid boleh diberikan dalam bentuk latihan atau tugasan bagi topik yang telah dipelajari semasa PDP di sekolah ataupun tugasan untuk membuat persediaan bagi topik yang akan dipelajari pada minggu berikutnya. Di samping itu, aktiviti seperti menonton rancangan TV pendidikan, rakaman video, mencari maklumat dalam pelantar delima atau sumberku, membuat buku skrap, projek mudah, aktiviti amali mudah atau membaca buku, modul, buku teks, nota boleh diberikan kepada murid untuk PDPR secara sendiri. Okay, di sini juga saya ingin menyatakan tanggungjawab murid. Murid yang mengikuti PDP secara penggiliran perlu hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Yang kedua, mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru mata pelajaran untuk PDPR secara sendiri di rumah. Yang ketiga, merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Keempat, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Dan yang kelima, membuat persediaan untuk sesi PDP secara bersemuka di sekolah pada minggu berikutnya. Manakala pula tanggungjawab ibu bapa atau penjaga? Tanggungjawab ibu bapa adalah memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Yang kedua, memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan atau aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan guru. Ketiga, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR secara sendiri bersama-sama guru ataupun arahan tugasan kerja rumah yang diberikan guru. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak jagaan seperti jadual waktu atau perkembangan pembelajaran. Yang kelima, menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi motivasi. Dan yang keenam, memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.
Akhir kata, saya memohon pada semua pihak agar dapat memberi kerjasama yang padu bagi memastikan keberkesanan proses pembelajaran murid dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga ingin memaklumkan tahap kesihatan semua murid yang hadir ke sekolah mestilah berada di tahap yang baik. Sebarang masalah kesihatan perlulah dimaklumkan kepada pihak sekolah melalui surat dari penjaga atau ibu bapa atau surat sakit daripada pihak hospital jika murid tidak dapat hadir ke sekolah. Sebuah SOP yang ditetapkan oleh pihak kesihatan perlulah dipatuhi, antaranya pemakaian topeng muka. Saya juga berharap ibu bapa dapat mengambil anak tepat pada masa yang telah ditetapkan, terutama waktu pulang bagi mengelakkan kesesakan. Kerjasama ibu bapa penjaga saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tiap hari penuh cabaran, menghadapi ketidaktentuan. Lindung diri, lindung semua. Norma baru reality, kita semua akan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Perjuangan demi negara, capai kejayaan bersama. Lindung diri, lindung semua. Marilah kita bersama, vaksinasi akan menyelamatkan kita. Ayo semua sekeluarga, kawan-kawan dan jiran, tetangga. Imunisasi, kita semua akan menghargai. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Mari kita bergandeng tangan, satu negara, satu tujuan. Sebarang cabaran, membangun dengan penuh keyakinan. Yeah! Apabila kita berjaya, semua selamat dan ceria.